Okey, selamat pagi semua. So, hari ini kita mulakan kelas kita Google Meet dengan for STEM 2 dan for Chem 1 untuk research account modul yang pertama. Memandangkan saya dah beri sebelum ini video untuk 1.1. So, kita akan teruskan dengan modul yang seterusnya. Modul yang pertama juga cuma subtopik dia dah berubah. Kita subtopik yang seterusnya 1.2 dan 1.3 sekiranya sempat, dan kita akan teruskan dengan 1.4. Okay, so stay tuned guys. Teruskan dengan modul yang kedua. Nampak tak modul saya tu sayang? Nampak cikgu. Nampak cikgu, nampak. Minta maaf. Okay, harap tak ada apalah yang berlaku Okay, kita teruskan dengan 1.2 sejarah perakaunan dan perkembangannya. Okay. Okay, sejarah perakaunan. Ya, ini basic lah, you kena tahulah sayang. Okey, dari mana bermulanya sejarah perakaunan? Okey, ya ini bermula daripada rekod perakaunan terawal di Babilonia pada tahun 3500 Masihi, dan mula-mula sekali rekod perakaunan itu dibuat dengan kepingan tanah liat. Okey, dia dibuat dengan kepingan tanah liat. Okey, seterusnya pada tahun 400 sebelum Masihi, rekod perakaunan itu dibuat menggunakan papirus. Dia dah mula menggunakan kertas, okey, dan dia dah mula menggunakan pen masa 4400 sebelum Masihi. Okey, lepas tu masa demi masa kita diperkenalkan dengan sistem catatan bergu. Okey, apa itu sistem catatan bergu? Sentiasa berpegang teguh satu debit, satu kredit. Kalau kamu buat sesuatu, contoh bila kamu buat sesuatu urus niaga, kamu cuma tahu satu je, satu debit dan satu kredit, bermakna besar kemungkinan akan salah. Okey, ini bermakna sayang, kena berpegang teguh satu debit, satu kredit, satu masuk, satu keluar. Kena sentiasa pegang tu. Nak jawab soalan sentiasa berpegang satu masuk, satu keluar. Itu kita panggil sistem catatan bergu. Dan ini diperkenalkan oleh bapa perakaunan itu sendiri, iaitu Luca Pacioli. Okey. Selepas itu sejarah perakaunan dia up sikit. Okey, dia dah mula memperkenalkan perakaunan kos. Okey. Yang diperkenalkan selepas revolusi perindustrian di Eropah. Perakaunan kos pula kamu akan belajar masa kamu tingkatan 5, bab yang paling akhir sekali. Dan last sekali bila dah upgrade sikit sejarah perakaunan tu, dia dah mula wujud Jawatan Kuasa Piawaian Perakaunan Antarabangsa yang ditubuhkan pada tahun 1973. Okey, itu adalah sejarah perakaunan, dari mana perakaunan itu bermula. Okey, dan seterusnya semalam you tak nampak kan? Okey, ini adalah pokok yang membuat kertas papirus itu tadi. Ini dia contoh mula-mula dulu sejarah buat, dia rekod dekat mana? Macam kita rekod kat buku lah, kita rekod dekat komputer lah, nanti kamu akan belajar sayang. Okey, ini dulu dia rekod kat atas kertas macam ni je. Okey, itu pokok dia. Okey, yang membuat kertas zaman dulu. Okey, itu kertas dia, macam mana dia rekod zaman dulu. Nampak tak beza dulu dengan sekarang. Masa tu mereka guna pen apa cikgu? Kan dia ada cakap tadi, pen apa dia guna tadi? Dia ada guna, dia ada sebut pasal pen, dia ada pen yang dia guna kat slide yang sebelum. Nanti tengok balik slide tu Okey. Baik, kita teruskan dengan bapa perakaunan. Ini bapa korang lah. Ni sayang soalan ni rajin keluar kertas satu tau. Sangat mustahil dia tak akan keluar, dia mesti akan keluar punya. Okey, ingat betul-betul bapamu adalah Luca Pacioli. Ini adalah memang basic soalan ni sangat rajin keluar. Dia akan tanya siapa bapa perakaunan, bermulanya perakaunan di Babilonia pada tahun 3500 Masihi. Hafal lah benda tu. Okay. Itu saja yang kamu kena tahu tentang sejarah perakaunan. Okey. Okey, ini adalah slide 1.3. Sayang, untuk soalan ni tak faham tanya. Okey, yang berat untuk akaun adalah 1.3, 1.4. Lagi berat modul yang kedua. Iaitu cikgu akan ambil masa drag banyak sikit dengan kamu. Kita akan slow by slow dekat situ. Yang ini kita laju tak apa lagi.
yang modul yang kedua tu bahaya. Okey, baik. Ini adalah penyata keuangan. Okey, penyata keuangan ada dua. Okey, satu akaun yang kamu kena belajar lah Yang ada dua, kamu kena hafal dua ni. Mati hidup semula pun you kena hafal benda ni. Ini adalah nyawa budak akaun. Okey, jangan sampai dah tingkatan berapa, tingkatan 5, kadang-kadang ada lagi budak tak hafal lagi, tak tahu macam mana nak buat akaun perdagangan dan untung rugi. Okey, so please make sure that kamu kena pandai betul-betul format ni kena hafal lah. Okey, baik. Penyata keuangan ada dua, iaitu akaun perdagangan dan untung rugi dan penyata kedudukan keuangan. Apa itu akaun keuangan? Okey, yang pertama kamu kena hafal adalah format. Format penyata keuangan mengikut Financial Standard FRS selaras dengan seluruh dunia. Okey, tengok dia dah tulis kat sini, refer buku teks muka surat 13 untuk format. Disediakan dalam bentuk lajur dan bentuk T. Okey, kita budak akaun kena sera dua-dua. Tapi kebiasaannya kita kerap menggunakan bentuk lajur. Okey. Dan kita kena pandai, kita kena bijak, kita kena pandai kira untung bersih, rugi dalam perniagaan. Lepas tu dua komponen utama, akaun perdagangan untung rugi, penyata kedudukan keuangan. Okey, jom kita tengok. Ini dia. Semalam cikgu lupa masukkan untuk kamu. So hari cikgu ingat dah pula. Okey, ini adalah kalau nak buat soalan, kalau soalan penyata keuangan, benda pertama ingat ni part STEM 2. Kalau ada dalam ni 4K1, tolonglah ingat sampai mati. Sayang, tolonglah. Nama perniagaan jangan lupa tulis. Ya, lepas tu akaun perdagangan dan untung rugi bagi tahun berakhir 30 Jun 2019. Sayang, perkataan ini bagi akaun perdagangan dan untung rugi bagi tahun berakhir adalah fix untuk semua satu Malaysia. Siapa salah, contoh contoh. Akaun perdagangan tak ada dan, dihilangkan dan. Akaun perdagangan untung rugi bagi tahun berakhir, salah. Contoh lagi sekali. Akaun perdagangan dan untung rugi tahun berakhir, bagi dia tertinggal tulis, salah. Dia ada fix. Fix dia di sini adalah akaun perdagangan dan untung rugi bagi tahun berakhir. Tarikh ini bergantung kepada soalan. Kalau soalan cakap tarikh akhir dia 30 Jun, 30 Jun lah tulis. Kalau dia tulis 31 Disember, 31 Disember lah tulis. Bergantung kepada soalan. Okey, kita mulakan dengan jualan. Sayang, lajur kat tepi ni kan, kamu tak boleh suka-hati tulis lajur tau. Kamu kena ikut lajur yang sepatutnya. Contohnya jualan, diletakkan di lajur akhir. Kamu kena tulislah di lajur akhir. Kamu tak boleh letak jualan dekat lajur sini. Lajur sini ke? Tak boleh. Kalau nak tahulah, nanti kalau ikut sebiji dalam format. Lepas tu tolak pulangan jualan. Tolaklah. Apa saja angka yang ditolakkan, ini pun kena hafal juga, dia kena ingat juga. Okey, apa saja yang ditolakkan mesti dikurungkan. Kenapa tak boleh? Memang macam tu sayang format dia. Memang format dia sayang. Memang format dia begitu. Kalau kamu buat dekat lajur lain, besar kemungkinan kamu ditolak markah, ibarat seperti kamu tidak mengikut format. Dia begitu sayang. Okey. Lepas tu sayang, tolak pulangan jualan. Apa saja yang ditolak, tak kisahlah tolak pulangan jualan ke, tolak pulangan belian ke, tolak belanja, nampak ni tolak. Semuanya perlu dikurungkan. Tiada kurung, salah. Ingat tu, Salib tulis nota tu sambil dengar saya membebel ni, awak tulis nota tu. Ingat, tiada kurungan, salah. Ingat tu. Lepas tu ramai orang akan tanya saya, Cikgu Stella boleh tak buat simbol tolak? Cikgu Stella boleh tak buat simbol tambah? Tambah tu dengan tolak tu. Jawapan saya adalah tidak.
Kalau nak tulis tolak betul-betul. T-O, L-A-K lah, tolak. Itu tolak tu nampak tu. Tu tolak. Tulis elok-elok tolak. Okey, nak tambah, tulis eja tambah elok-elok. Tambah. Dulu boleh buat simbol. Tapi sejak KSSM, kita tak galakkan pelajar membuat simbol. Okey. Cikgu, zaman dulu, okey, kita asingkan akaun perdagangan asing, akaun untung rugi asing. Tapi lepas KSSM, akaun perdagangan dan untung rugi digabungkan. Apabila dia digabungkan, tengok akaun perdagangan adalah setakat hanya mengira untung kasar. Nampak untung kasar kat sini sayang? Okey, itu adalah untung kasar. Kalau setakat sini, kita panggil atas ni, daripada atas ni kita panggil akaun perdagangan. Tapi selepas dapat untung kasar, dalam proses nak mengira ke untung bersih, kita panggil dia akaun untung rugi sebenarnya sayang. Itu zaman dulu. Sekarang ni dia gabung. So kalau manalah tahu, okey, kan peredaran berubah-ubah, so kamu kena tahu dari mana bermulanya akaun perdagangan, dari mana bermulanya akaun untung rugi. Ingat cakap cikgu, tulis nota akaun perdagangan nak cari untung kasar. Akaun untung rugi nak cari untung bersih. Bukan untung bersih je, rugi bersih, rugi kasar. Salin nota ni sayang. Cikgu tak tulis tapi kamu tulis. Ingat, akaun perdagangan cari untung kasar, rugi kasar. Untung rugi cari untung bersih, rugi bersih. Okay. Ini adalah ilmu untuk kamu hari ini. Tapi untuk KSSM, kamu kena guna format ni. Sekiranya kamu buat latihan execution, ada format lain, kamu nampak akaun perdagangan je, mana untung rugi? Contoh kan. Ini bermakna soalan tu minta kamu cari untung kasar sebenarnya. Kalau dia cakap, okey, sediakan akaun perdagangan. Dia tak cakap untung rugi. Ini bermakna dia nak minta apa? Bermakna dia minta kamu cari untung kasar sayang. Ingat tu. Kalau dia kata penuh, sediakan akaun perdagangan dan untung rugi bagi tahun berakhir, ini bermakna kamu kena carilah untung kasar sampailah untung rugi. Inilah format dia. Okay. Ini ilmu pertama kamu kena tahu. Yang sebelah warna merah pekat ni, itulah format ni lah kamu kena hafal. Hafallah format ni sayang. Hafal. Jualan, tolak ulangan jualan, dapat untung bersih, tolak kos jualan, inventory awal. Okay, letak dekat kolom yang kedua, lepas tu belian, kolom pertama, tolak ulangan belian. Hafal ni sayang, hafal. Okay, dah boleh mula pasang gear dah. Okay, seterusnya penyata kedudukan keuangan. Lepas dah cari tadi untung bersih, penutup dia adalah penutup dia adalah penyata kedudukan keuangan. Apa itu penyata kedudukan keuangan? Ini dia. Dia akan ada imbangan di sini untuk mencari modal kerja. Nampak tak imbangan dia di sini? 48, 436, 48, 436. Kalau tak imbang, adalah somewhere else di mana-mana yang salah. Sama ada di penyata itu salah ataupun sebelum tadi tu ke akaun perdagangan dan untung rugi tu yang salah. So saya ini pun hafal. Hafal ni macam mana? Okey, ingat ada beberapa buku dia untuk penyata kedudukan keuangan, ada beberapa buku dia akan bagi 3 kolom. Okey, tapi sebenarnya yang sebenar-benarnya mengikut KSSM, okey, dia sebenarnya 4 kolom. So mulai hari ini untuk pelajar tingkatan 4 yang baru ni, sila biasakan diri 4 kolom. Kena biasakan diri dengan 4 kolom. Okey. Kolom yang pertama nampak, tapi sebenarnya kolom yang pertama ni sebenarnya tak penting mana pun, tapi dia dah bagi untuk aset bukan semasa 4 kolom, kita kena ikut 4 kolom tu. Okey. Dan seterusnya liability semasa, ingat tau, aset bukan semasa dekat atas. Lepas tu aset semasa, lepas tu aset semasa ni tadi tolak dengan liability semasa akan dapat modal kerja, ni modal kerja. Sayang, ingat ni, ini pun sama tolonglah pelajar fixed account. Okey, modal kerja ini wajib tulis. Modal kerja adalah amount aset semasa tolak liability semasa, bukan amount besar dia. Mayor, bukan. Ingat tu.
Okay, amount besar dia tak ada tulis apa-apa. Tengok kosong je. Nampak? Kosong je. Yang tulis adalah ini aset semasa, total liability masa akan dapat modal kerja. Ini modal kerja baru tulis. Ada budak dia tersilap, dia tulis modal kerja di bawah ni. So kita tak dapat markah dekat situ sayang, tak dapat. So cikgu tak nak pelajar buang markah di situ. Baik, apa kesinambungan akaun perdagangan dan untung rugi ke dalam penyata kedudukan keuangan? Apa kesinambungan dia? Kesinambungan dia dekat bawah ni, nampak tak? Tambah untung bersih. Ini kesinambungan dia. Ni, dan letak di sini. 1124 yang kamu kira tadi, kamu akan letakkan di sini. Okey, ini yang menyebabkan imbang tak imbang kamu punya penyata kedudukan keuangan. Okey, sayang, dalam akaun dia ada one off one mark. One off one mark tu maksud dia sekiranya pelajar betul letak aliran dia betul, walaupun salah amount dia, jawapan dia tetap betul. Itu bagusnya akaun sebenarnya. Okey, contohnya masa kamu kira akaun perdagangan yang mula tadi salah, okey, untung bersih dia salah kamu kira, contoh jawapan dia bukan 1124, kamu dapat 1140 contoh. Tapi kamu letakkan di sini. Jawapan kamu betul. Jawapan kamu betul. Sebab apa dia punya rasional dia ibarat budak tu memahami konsep penyata keuangan itu sendiri, dari mana pergi ke mana. Dia macam tu. Okay. So ini adalah kamu punya ilmu hari ni. Okay. Pasal apa yang dekat dalam ni, isi dia, akaun dia, semua kita akan belajar bab 2. Sebab tu cikgu cakap intipati segala-galanya berada di bab 2. Okay. Dan ini adalah nadi kamu. Okay. Dan kamu kena tahu. Bila kamu dah tahu, kita kena belajar lah. Pentinglah kita kena tahu apa itu aset bukan semasa. Pentinglah kita kena tahu apa itu aset semasa. Kita tak boleh main letak. Rupanya dia ni ada bahagian tertentu. So budak di sini kena kira. Kamu kena bijak bina akaun, kamu kena bijak bahagikan akaun. Itu sebenarnya. Okey, dan seterusnya. Okey, seterusnya. Ciri kualitatif penyata keuangan. Okey, ciri-ciri yang perlu ada dalam penyata keuangan tu maksud dia. Okey, yang pertama, kerelevanan. Dia ada dua sayang. Yang ini, soalan ni, dia rajin masuk paper 1. Soalan ni soalan glamour paper 1. Okey, teruskan. Ciri kualitatif ada dua, satu asas, satu bertingkat. Okey, yang asas adalah kerelevanan dan perwakilan benar. Untuk yang bertingkat pula, dia ada kebolehbandingan, kebolehsahan, kebolehfahaman dan pemasaan. Okey, apa benda ni? Okey, benda ni adalah ni dia. Kebolehbandingan ialah maklumat keuangan tahun semasa boleh dibandingkan dengan maklumat tahun lepas. Maksud dia dekat sini, kan kita ada tempoh perakaunan. Okey, tempoh tu kita bandingkan tempoh 1 banding dengan tempoh 2. Kita untung ke kita rugi. Kita boleh banding dalam tempoh 1. Contoh dia kalau tempoh 1 kita tengok ada rugi lah. Tempoh 2 kita untung lah, kita boleh bandingkan. Itu kita panggil kebolehbandingan. Okey. Seterusnya kebolehfahaman. Okey. Maksud dia bila orang tengok kita punya penyata keuangan, okey, orang boleh faham maklumat yang kita nak sampaikan. Jangan kau tulis pelik-pelik pula dalam tu. Sebab itu akaun the standard semua. Supaya dengan harapan maklumat kita boleh disampaikan dengan jelas. Okey. Seterusnya kebolehsahan. Maksud kebolehsahan di sini adalah penyata keuangan tu boleh disahkan. Maksud dia dekat sini keuangan tu sah lah. Maksud dia macam tak ada yang meragukan dekat dalam penyata keuangan tu. Sayang, lama-lama kamu belajar akaun baru kamu tahu sebenarnya akaun ni kita boleh seleweng syarikat kalau kita nak. Tapi itu sebab tu kita basic account ni, kita accounting ni kita ada etika dia.
Dia tak ada etika dia sebenarnya. Sebab tu kita berpegang kepada etika. Okey? Baik, pemaksaan. Maksud dia dekat sini, maklumat tu dia ada masa. Contoh tempoh perakaunan. Kadang-kadang kita kena buat penyata keuangan ikut tempoh. Ada tempoh perakaunan 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun yang cukup cakap semalam. Okey? Kalau yang pertama 1 tahun, yang kedua pun mesti 1 tahun. Yang ketiga mesti 1 tahun. Dan sampailah seterusnya mesti 1 tahun. Itu maksud dia pemaksaan. Okey? Kena ada masa yang tetap dan berterusan. Okey? Jangan tak adanya orang bagi 5 tahun sekali buat, 10 tahun sekali buat, memang tak ada. Dia akan buat 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun. Okey, itu kita panggil pemaksaan. Kerelevanan. Okey, maksud dia maklumat dekat dalam tu, okey, relevan lah. Penyata kita tu, selain daripada pengguna dalaman, kita nak bagi bos kita, kalau kita nak bagi orang luar ke, bank ke, pelabur kita kat luar, diorang boleh terima kita punya penyata keuangan, dia boleh terima. Bermakna relevan, dia suka dengan penyata kita. Itu maksud dia. Okay. Dan perwakilan benar. Maksud dia dekat sini, penyata kita tu mewakili benda yang betul-betul semuanya. Yang benar-benar berlaku, yang sah, yang tak akan ada intipati yang mencurigakan. Itu maksud dia mewakili benar bagi pihak orang lagi satu, bagi pihak syarikat kita. Okay, dia mewakili bagi pihak syarikat kita di atas sekeping kertas. Itu maksud dia perwakilan benar. Okay, dan mestilah benar lah, tak ada unsur-unsur tertentu gitu. Okay, jom. Cikgu nak tengok jawapan kamu loh. Maklumat dalam penyata syarikat diri boleh digunakan pakai oleh pengguna dalaman dan pengguna luaran untuk membuat keputusan. Jawapan dia apa? Cek sekarang. Cikgu nak tengok dekat dalam chat. Jawapan dia apa? Maklumat dalam penyata kewangan syarikat diri boleh digunakan pakai oleh pengguna dalaman dan pengguna luaran untuk membuat keputusan. Kamu rasa yang mana? Baik. Senyap je. Cepat dulu, cepat bagi tahu dulu jawapan dia apa. Sama ada keboleh bandingan, kefahaman, kerelevanan. Cepat. Tengok modul. Ni soalan ni ada dalam modul ni. Cepat. Jawapan kamu apa? Apa ada kat dalam ni? Banyak ni ada kat dalam ni. 30 lebih, 32. Apa jawapan kamu? Teka je cepat. Rasa apa? Maklumat dalam penyata keuangan syarikat ini boleh guna pakai oleh pengguna dalaman dan pengguna luaran untuk membuat keputusan. Pemaksaan. Okey. Lagi yang lain sayang? Dapat salah pun jangan takut. Teruskan saja, itu tak penting. Salah betul tak penting. Yang penting kau faham. Cikgu nak kau faham tu. Selain daripada tu, ada 2 orang je. Ziying, Li Xixing. Lagi yang lain ada 31 sayang dalam ni. Mana ni? Cepat. Jangan takut. Cepat. Pemaksaan. Okey, pemaksaan. Lagi ada banyak. Kita ada berapa tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Yang lain apa? Senyap. Orang nak tunggu member bagi jawapan je tak baik tau. Cepat. Pemaksaan. Okey, Putri, pemaksaan. Lain, sayang, yang lain. Maybe, tak apa. Itu bukan, jangan rasa tak apa. Nama pun belajar. Next, yang lain, cepat. Ni 3 orang je. 31 plus 3. Aduh. Budak akaun kena berani. Budak akaun kena banyak tanya. Kalau tak pandai. Kalau awak tak jumpa saya, kita totally semua online. Kan time ni lah awak nak kena tanya ni. Cepat. Jawab. Kamu rasa apa? Abraham, pemaksaan. Lagi? Sikitnya. You all tak baik tau, you all. Kebolehfahaman. Okey. Tanisha, pemaksaan. Okey. Yui, Syuhin, pemaksaan. Lukman, pemaksaan. Okey, Goh, pemaksaan. Okey. Dah. Cukup dah. Siapa nak tambah lagi? Siapa nak tengok jawapan lagi?
Kebolesahan. Cia. Okey, Liaji. Apalah cikgu pun. Jiala. Okey. Ashwin, pemasaan. Lagi? Ada lagi nak masuk? Okey, Wan. Cepat. Okey, Wan. Okey, kebolehfahaman, pemasaan. Munish, pemasaran. Pemasaan. Selamat. Okey, lagi? Okey, kebolehbandingan. Okey. Nak tahu jawapan dia apa? Cek tahu modul. Kalau salah, betulkan. Okey, jawapan dia adalah jom kita tengok. Jawapan dia adalah apa nama dia ni? Jawapan dia adalah Tara. Soalan yang kedua. Tara. Soalan yang kedua, korang tengok jawapan tadi kan? Okey, penyata kewangan syarikat diri dipersembahkan dalam bentuk yang boleh difahami oleh pengguna. Okey, jawapan dia adalah kebolehfahaman. Okey, yang ketiga, Tara, ini dia. Yang ketiga, maklumat dalam penyata syarikat jaya diri disediakan dengan format yang sama setiap tahun supaya boleh membuat pembandingan dengan mudah. Okey, jom kita tengok apa jawapan kamu. Ryan, jawapan soalan yang ketiga. Jawapan yang ketiga. Kebolehbandingan. Wah, ni semua geng dah pandai dah. Lagi kebolehbandingan. Wah, terror. Ni nampak ni. Ni seronok dah ni. Korang dah nampak tak? You dah faham sebenarnya sayang. Tahniah. Kamu dah faham. Terima kasih dah banyak-banyak faham kelas saya. Okey, jom kita teruskan. Betul. Jawapan dia adalah kebolehbandingan. Okey, sekejap. Setiap kali saya tekan ada dia masuk. Yes, jawapan dia adalah kebolehbandingan. Yang keempat, tu dia. Setiap butiran akaun dalam penyata syarikat jaya diri dapat dibuktikan dengan sokongan dokumen sumber. Jawapan dia apa? Lain. Setiap butiran akaun dalam penyata syarikat diri dapat dibuktikan dengan dokumen sumber. Apa jawapan kamu sayang? Kebolesahan. Okey, Lukman kata kebolehsahan. Go, kebolesahan. Ni dah terang ni. Bagus. Nampak ni, pandai ni. Ya. Aisyah, kebolesahan. Go, kebolesahan. Lagi, mana lagi? Syukur Tuhan, bermana boleh. Tahniah betul. Okey, ini dia. Geng-geng ni bagus. Jawapannya adalah memang kebolesahan. Yes, tahniah. Okey, mana yang salah betulkan dekat dalam modul tu. Seterusnya, soalan yang kelima. Penyata kewangan syarikat diri disediakan pada akhir bulan September setiap bulan. Jawapan dia apa? Penyata keuangan syarikat jaya diri disediakan pada akhir bulan September setiap bulan. Tu dia, dah ada yang betul dah. Wah, pemasaan. Syukurlah. Tahniah tahniah sangat-sangat. Betul. Bagus. Hebat ni. Ni semua geng-geng hebat ni. Okey, itu dia. Pemasaan. Okey, ejaan sayang betul lah, bukan pemasaran Kan salah. Jadikan benda lain kan. Okey, baik. Soalan yang keenam. Maklumat dalam penyata keuangan dapat mempengaruhi keputusan ekonomi yang dibuat oleh pengguna. Jawapan dia apa? Maklumat dalam penyata keuangan dapat mempengaruhi keputusan ekonomi yang dibuat oleh pengguna. Okey, ni perwakilan Lukman. Benar sayang, bukan besar. Okey? Nak besar mana lagi ni Perwakilan benar. Okey, lagi apa? Perwakilan benar. Putri Dr. Risha, benar. Goh, benar. Lee Singyin, benar. Lagi, mana lagi? Mana ni? Orang yang sama ni. Abraham benar, Goh benar, Tai benar. Tai Meo. Tai kebolehfahaman. Tabisha benar. Okey, Ashri benar. Jom kita jawapan dia. Jom. Kamu rasa siapa betul? Yes, itu jawapan dia. Kerelevanan.
maksud dia dekat sini kenapa relevan, maksud dia boleh pengaruh. Benda tu relevan sayang, sebab tu dia boleh pengaruh orang tu. Okay, nampak tak? Dia macam confused dekat situ. Nanti belum lagi 1.4 tu lagi lah. Okay, lagi seterusnya. Pengguna dapat mengenal pasti trend dalam kedudukan prestasi dan keuangan dan keuangan bagi sesebuah perniagaan. Apa tu? Pengguna dapat mengenal pasti trend dalam kedudukan prestasi dan keuangan bagi sesebuah perniagaan. Kebolehbandingan. Go. Okey. Perwakilan benar. Kebolehbandingan. Baguslah you all ni sayang. Lagi. Cuba tak kisah pun. Salah pun tak kisah. Cikgu tak kisah pun sebenarnya. Nama pun dah belajar ni. Kita belajar. Jangan takut salah. Teruskan. Jawab je. Nanti yang lagi satu, yang 1.4 tu pun seronok juga jawab tu. Okay, Nicholas. Okay, bagus. Relevan. Jom kita tengok jawapan dia adalah pihak yang bertanggungjawab menyediakan penyata keuangan. Siapa yang bertanggungjawab? Okay. Yang pertama pihak luar. Okay. Yang kedua pekerja itu sendiri. Okay. Dan yang ketiga pemilik perniagaan. Okay. Ini adalah yang bertanggungjawab menyediakan penyata keuangan. Okay. Seterusnya penyata. Ini yang mengguna penyata yang kita buat tadi tu. Siapa yang guna? Kalau pengguna dalaman, sayang ini rajin masuk paper tu tau, paper 1. Okay, dia akan bagi A, B, C. Nyatakan pengguna dalaman. Yang mana satu? Dia cakap macam tu jawapan dia biasanya soalan dia. Okay, yang pertama pemilik perniagaan. Yang kedua pihak pengurusan. Yang ketiga pekerja. Kalau pihak luaran pula, kalau pengguna luaran pula adalah pihak bank. Okay, pembekal, agensi kerajaan dan pemegang saham. Siapa pengguna dalaman? Okay, pengguna dalaman yang pertama adalah pemilik perniagaan. Kenapa pengguna dalaman ni perlukan penyata keuangan? Kenapa? Itu dia kena tahu. Pertama, untuk mengetahui sama ada perniagaan itu untung ke rugi. Lepas tu, dia nak kenal pasti hasil dan belanja yang syarikat ataupun perniagaan gunakan atau dapat. Itu maksud dia. Untuk bahagian pihak pengurusan pula, dia perlukan penyata keuangan kita tadi untuk merancang aktiviti perniagaan. Okey. Yang kedua, mengatur strategi untuk mengembangkan perniagaan dan membaiki kelemahan. Yang ketiga, pekerja. Okey, kenapa pekerja perlukan pengguna dalaman? Sebab untuk nak tahu keuntungan perniagaan. Lepas tu dia nak stabilkan operasi perniagaan. Mana yang perlu dia tekankan, mana yang tak perlu dia bukan tak tekankan langsung. Kita kurangkan penekanan di sesuatu operasi. Bahagian kan ada operasi kan dia ada banyak bahagian. Lepas tu keupayaan untuk membayar gaji dan faedah sampingan. Okey. Dan pekerja lah, yang tadi tu pekerja. Previous slide, menilai kemampuan perniagaan untuk berkembang pada masa hadapan. Seterusnya, ini pihak pengguna luaran, pihak bank. Okey, pihak bank dia akan setiap kali kalau kita nak buat pinjaman ke apa, okey, pihak bank dia akan minta penyata keuangan kita. Okey, dia nak cakap, okey, ni layak ke tak kita nak bagi pinjam. Sebab tu penyata keuangan tu kena power. Kena setera lah, kita kena yakinkan dekat bank yang kita layak buat pinjaman, itu maksud dia. Okey, pembekal adalah untuk menilai keupayaan dan kecekapan pengurusan hutang perniagaan sebelum memberi kemudahan kredit atau pinjaman dalam perniagaan. Sayang, ni tulis nota, tulis. Okey, dalam akaun kita akan kerap menggunakan perkataan kredit. Kredit ni bukan kredit tu tau, kredit tu maksud dia, kredit tu adalah hutang. Kita tak akan cakap kemudahan hutang. Dia membeli secara hutang.
Dia orang jualan secara hutang. Kita tak mengguna ayat hutang. Kita guna ayat kredit. Boleh nota? Boleh nota? Ingat hutang maksud dia kredit maksud dia hutang, hutang maksud dia kredit. Kita tak boleh cakap Cikgu Stella membeli buku secara hutang. No, kita account, kita ada ayat kita sendiri, perkataan term-term yang tersendiri, iaitu penggunaan bahasa kredit. Ingat tau, kalau esok lusa kita nampak perkataan ni, ini bermakna hutang. Okey, ingat tu. Agensi kerajaan adalah semakan dan percukaian. Lepas tu lembaga hasil dalam negeri LHDN untuk memungut cukai pendapatan. Pemegang saham. Okey, menilai kemampuan sesebuah perniagaan menjana keuntungan. Okey, tu dia nak tengoklah, dia nak tengok tadi tu pemegang saham mesti dia nak pilih perniagaan yang stable, yang okey untuk dia buat, dia nak melabur ke apa kan, dia nak okey, itu sebab tu pentingnya kita menghasilkan penyata keuangan yang baik. Okey, tu dia habis. Kita teruskan. Nak cikgu teruskan ke apa? Okey. 1.4 ni tak faham, tanya. Okey, tak faham, tanya. Ni tak faham, tolonglah saya merayu dekat kamu, tolong tanya. Okey. Andaian perakaunan. Okey, andaian perakaunan dia ada 4. Dalam soalan, kita tak boleh tulis andaian perakaunan. Kita kena tulis contoh. Berikan urus niaga sama ada menepati andaian perakaunan, batasan masa dan tu kan. Kamu tak boleh tulis andaian perakaunan. Tak boleh. Kamu kena tulis sama ada wang sebagai ukuran ke, entiti berasingan ke, usaha berterusan ke, tempoh perakaunan ke. Dia macam tu. Kamu kena tulis salah satu 4 ni. Kamu tak boleh tulis andaian perakaunan sahaja. Tak boleh. Okey. So untuk hari ni kita akan belajar 4 ni, andaian perakaunan, sehingga pukul 12 cikgu tengok kita akan setakat mana. Okey, tapi cikgu akan cuba habiskan andaian perakaunan dahulu. Okey, wang sebagai ukuran. Okey, wang sebagai ukuran, entiti berasingan, usaha berterusan, tempoh perakaunan. Hafal. Ini adalah hafal. Zaman dulu lagi banyak saya, ini sikit. Okey, baik. Apa itu entiti berasingan? Semalam kita dah belajar kan? Sekejap kan? Okey, entiti berasingan adalah perniagaan perlu menyimpan rekod transisi berasingan dengan rekod transaksi pemilik peribadinya. Maksud dia dekat sini, mana perniagaan, mana peribadi. Contoh, John menjalankan selain John mengambil 2 botol untuk kegunaan peribadi. Dia nak bawa 2 botol daripada kedai dia nak bawa balik dekat rumah, pakai shampoo dia dekat rumah. Okey, itu kita kena buka satu akaun yang lagi satu, iaitu direkod sebagai ambilan. Okey, direkod sebagai ambilan. Faham maksud ibu? Urus niaga ini direkod sebagai ambilan. Okey, satu ambil, satu keluar. Betul? Yang keluar shampoo, akaun yang keluar adalah akaun shampoo tadi, akaun belian. Okey, masuk ke dalam akaun ambilan. Itu maksud dia. Kamu tak boleh cakap masuk ke akaun Cikgu Stella ke, John ke, tak boleh. Kita tak boleh sebut, ni tulis nota you all. Kita tak boleh tulis nama orang, sebut nama orang kalau dia bukan pemiutang, kalau dia bukan kita hutang dengan dia ataupun dia bukan hutang dengan kita. Kita cuma tulis nama orang atau nama siapa-siapa saja kalau dia adalah akaun belum bayar ataupun akaun belum terima kamu saja. Akaun belum bayar maksudnya pembekal, di mana orang yang kamu ambil, kamu beli barang dengan dia tapi kamu hutang dengan dia. Itu kita panggil akaun belum bayar. Akaun belum terima adalah maksud dia orang yang hutang dengan kita. Kita bagi hutang dengan orang. So orang tu kita kena tulis akaun belum terima. Sesiapa saja yang berhutang ataupun kita hutang dengan dia, baru kita boleh tulis nama dia. Baru kita boleh sebut nama dia.
Tapi kalau orang tu kita tak hutang, dia just ambil saja. Kita tak boleh tulis nama dia, John, tak boleh. Kita tak boleh sebut Cikgu Stella, Mayo. Tapi akaun apa yang sesuai? Itu kita panggil akaun ambilan. So wujud akaun ambilan sayang. Ingat je cakap cikgu ni. Di salah satu ilmu agama hari ini adalah akaun ambilan. Okey, akaun ambilan ini hanya dibuka sekiranya pemilik perniagaan mengambil transaksi peribadi secara tunai ataupun secara barangan, belian. Okey, barangan. Okey, so ingat tu, hafal tu. Okey, yang kedua, kita mati kat sini semalam kan. Okey, yang kedua adalah usaha berterusan. Kita kena andaikan perniagaan kita tu berterusan sampai bila-bila. Kita tak boleh assume dia macam esok nak tutup lah. Contoh, tak boleh kita assume dia sampai bila-bila. Kamu tak boleh assume pun perniagaan kamu untuk tutup. Tak boleh terfikir pun perniagaan kamu akan tutup. Malah kamu terfikir untuk kembangkan dia lagi. Itu maksud dia. Okey. Baik. Ini usaha berterusan. Usaha berterusan. Okey, contohnya Encik Wan mengandaikan syarikat motor yang baru ditubuhkannya akan terus beroperasi bagi satu jangka masa yang tak terbatas. Itu maksud dia. Okey, seterusnya kita sempat sehingga andaian untuk akaunan. Okey, seterusnya wang sebagai ukuran. Ini yang cikgu cakap semalam ni. Betul tak? Ni yang cikgu cakap semalam ni. Okey, wang sebagai ukuran maksudnya adalah maklumat perakaunan dinyatakan dalam ringgit Malaysia. Nampak tak kita buat tadi? Yang tu semua tulis RM. Satu lagi cikgu nak ingatkan. Tulis nota, semua pelajar 4 STEM tu tulis nota. Semua maklumat kena ada tulis RM. Nak tulis, kadang-kadang setakat tolak saja. 3,400 tolak 500. Dekat depan tu kena tulis RM. RM 3,400 tolak RM 2,040. RM dekat depan tu wajib tulis. Kamu tak boleh macam matematik tulis angka je. Untuk akaun kamu tak boleh. Kamu kena tulis RM dekat depan. So mulai hari ni kalau nak belajar akaun, walaupun tak ditegaskan, walaupun tak diingatkan, tapi sebenarnya benda tu wajib sayang. Kamu kena tulis RM dekat depan. Setiap kali tangan tu bertulis angka, ada nak tulis angka saja, mulakan RM dekat depan. Biasakan diri. So ramai pelajar kadang-kadang dia tak buat benda tu. Dia tu bertulis angka. Itu salah sebenarnya sayang. Bila benda tu kamu terbiasa, itulah kadang-kadang kalau cikgu nak tegur, jadi benda tu dah tak boleh nak tegur. So sebelum kamu nak melangkah ke lebih awal, nak melangkah ke lebih jauh, cikgu ingat ke awal-awal. Penekanan kepada RM di depan sebelum kita tulis angka yang seterusnya. Okey? So ini yang pertama, RM Malaysia. Contoh, kita dah Malaysia RM lah sayang. Jangan tulis US dollar ke, peso ke, Mayo. Okey? Baik, seterusnya. Tempoh perakaunan. Ni. Tempoh perakaunan adalah membolehkan pembahagian operasi dan aktiviti perniagaan kepada tempoh masa yang ditetapkan. Kebaikan dia adalah membolehkan perbandingan prestasi perniagaan. Okey, ini pun tulis. Cikgu tak tahulah, cikgu dah ingatkan kamu semalam ke tak. Tempoh perakaunan ni, tulis ada 3. Okey, tempoh perakaunan dia ada 3. Kalau 3 bulan, sayang, kita panggil dia suku tahun. Tengok nota. 3 bulan, kita panggil dia suku tahun. Kalau 6 bulan, kita panggil dia setengah tahun. Okey, kalau 12 bulan, tengok nota tu sayang, salin. Okey, kalau 12 bulan, kita panggil dia setahun. Okey, ada budak, ada student, dia kadang-kadang dia tak tahu yang ini. So kita kena maklumkan juga. Okey, 3 bulan, suku tahun, 6 bulan, tahun,
Okay, 6 bulan setengah tahun dan 12 bulan setahun. Sebab kadang-kadang kamu kena buat pengiraan ni sayang. Okay, ni. Semua tengok saya tak? Sekejap, cikgu. Sekejap. Okay, kita stop sharing. Okay, semua tengok saya, you all. Okay, tengok saya. Okay, yang ada kat dalam ni. Okay, yang dah live tu lantak dia lah. Okay, tengok, semua tengok saya. Tengok tangan ni. Tengok tangan ni. Tengok. Okay. Ni hafal tau. Ni pelajar akaun hafal. Tolong hafal. Salah saja nombor, kamu tulis salah. Walaupun pengiraan kamu buat daripada atas sampai bawah tu betul. Semata-mata hanya nombor dekat tepi tu salah sahaja, memang salah lah kerja kamu. Okay? Tengok ni. Nampak penumbuk saya ni? Kalau yang dah tahu tu baguslah, yang tak tahu. Sayang, yang kembung ni 31 hari. Yang tenggelam ni sama ada dia 30 atau 28 hari, yang itu bergantung. Okey? Tengok ni Yang kembung ni Januari. Tengok. Kamu ni mulai hari ni, tugasan kamu hari ini adalah hafal kalender. Hafal kalender tu. Tugasan kamu hari ni. Tolong hafal. So jangan nanti sekolah nanti bila cikgu bagi kerja nanti tak tahu nak buat. Okey? Hafal kalender. Yang pertama, tengok ni. Tengok macam mana cikgu tunjuk tengok tau. Januari, Februari, March, Mei, Jun, Julai, Ogos. Ogos dah hujung dah kan? Lepas tu September pun dia balik. September, Oktober, November, Disember. Disember 30 ke 1? Januari, Februari, Mac, April, Mei, Jun, Julai, Ogos, September, Oktober, November, Disember. Betul lah, cikgu salah. Minta maaf. Okay. Januari, Februari, Mac, April, Mei, Jun, Julai, Ogos, September, Oktober, November, Disember. Tada, nampak Disember dekat sini, 21. Boleh buat tak? Ya, ada mesej je. Cikgu tak cakap April itulah, minta maaf. Biasalah orang tua, minta maaf. Patutlah cikgu rasa macam tiba-tiba Disember tu kat 30 kan? Okay. Sayang, ingat tau nampak ni you all, nampak ni? Ingat, yang dekat hujung ni dia 2 kali tau, 2 kali bulan. Ingat tau Januari, Februari, March, April, Mei, Jun, Julai, August, September, Oktober, November, Disember. Sayang, ingat tau yang melekuk tu 31 hari. Yang dekat, yang bukit ni 31, yang sini 30. Sayang, kadang-kadang kita tersalah 30, 31 ni pun salah. Sebab tu saya tekankan pelajar tolonglah amalkan teknik guna tangan ni. Tolong hafal So ini adalah tugasan kamu hari ni. Okey, sambil nak tunggu chemistry Cikgu Nazar tu ke kan. Kira-kira lah Januari, Februari, Mac, April, Mei, Jun, Julai, Ogos, September, Oktober, November, Disember. Sebab kenapa? Bulan ni memainkan peranan. Ada certain budak, tengok cikgu yang dah tua ni pun, April pun boleh tak sebut. Apatah lagi kamu jarang. Anak cikgu tak payah jauh lah sayang. Aaron, anak cikgu yang join kelas kamu orang tadi pun, bulan pun dia tak boleh. Kadang-kadang cikgu suruh dia sebut daripada bulan Januari sampai bulan 12 pun dia boleh tak tahu. Bukan tak tahu, dia macam Januari, Februari, ada gitu. Tak perlu jauh lah sayang. Kalau kamu rajin-rajin, kamu pergi tanyalah kakak-kakak kamu yang PC account, tingkatan 5 PA tu suruh dia hafal. Dia boleh tahu tak Januari sampai tu. Kadang-kadang dia orang pun tak ingat. So, tugasan kamu hari ini adalah bulan. Okey? Baik, saya cikgu akan sambung kelas. Cikgu tak nak teruskan sebab cikgu rasa otak you all mesti dah benar. Cikgu tak nak lagi tambah lagi. Okey, so kita akan next class nanti kita akan tekankan lagi andaian
Dan sebab ada pengiraan, dia ada pengiraan dia. Especially tempoh perakaunan tadi, dia ada pengiraan dia. So cikgu tak nak direct. So kita akan next kelas, nanti cikgu akan tentukan kelas yang seterusnya. Okay, so terima kasih kepada yang hadir hari ini. Okay, terima kasih banyak-banyak. Focus you all. Penumpuan kamu untuk kelas account hari ini. So nanti cikgu akan bagi next kelas ya. Sebelum cikgu tutup lah kelas hari ini, sayang ada soalan tak? Ada soalan tak? Cikgu tak cakap effort. Okay, itu last. Ada tak soalan? Sayang, sebelum cikgu tutup kelas hari ini. Semua yang hadir hari ini. Ada tak? Tak ada lagi soalan. Yang lain-lain, sayang, selain daripada Ashwin. Semua tak ada. Okay, kalau macam tu cikgu tutup kelas kita hari ini. So cikgu akan bagi satu tarikh lagi yang baru. Tak payahlah ikut jadual. Kita belajar je, tak ada apa pun. Okay, kita akan teruskan tarikh yang baru. Okay, so terima kasih semua Pak STEM tu. Terima kasih. Terima kasih Okay, cikgu. sama sayang, sama. Boleh leh, dah boleh leh. Silakan. Okay, terima kasih. Terima kasih cikgu. Sama. Boleh leh, Bye, boleh leh. cikgu. Boleh, sila. Boleh leh sayang, boleh. Leh je. Okay. Bye cikgu. Bye sayang. Boleh leh sayang, boleh leh.